أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil azim. Apa khabar semua sahabat? Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, tadi saya telah dapat menghafaz surah Al-Bayyinah. Jadi bertambah satu lagi koleksi surah yang dapat dihafal. Nak hafaz surah panjang-panjang maklum sajalah, dapat hafaz surah pendek-pendek macam ni pun syukurlah daripada tak ada langsung ya. Jadi hari-hari kita berazam agar bertambah hafalan Al-Quran kita, sebab banyak sangat kita telah membuang masa untuk menghafal pelbagai perkara yang lain, tapi peruntukkanlah sebahagian masa hayat yang Allah bagi ni untuk menghafaz ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat yang kita hafal tadi menjadi rakan, teman, sahabat kita dari alam barzah nanti, insya-Allah. Baik, hari ini saya nak berkongsi berkenaan tadabbur surah Al-Bayyinah. Ya, surah yang saya baca tadilah ya. Kenapa surah Al-Bayyinah dikelaskan sebagai surah Madaniyah? Ada orang kata surah Madaniyah ni bermaksud surah itu diturunkan di Madinah. Itu jawapan tak tepat. Sebenarnya masa saya belajar Usuluddin di Mesir Maya dulu, pensyarah saya bagi tahu surah Madaniyah ni bermaksud surah-surah yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tak kisahlah surah itu diturunkan di mana pun, tak semestinya turunkan di Madinah. Asalkan Rasulullah telah berhijrah dari Mekah ke Madinah, semua surah selepas itu yang turun dinamakan surah Madaniyah. Bukan yang satu lagi adalah Makiyah. Makiyah maksudnya sebelum berhijrah. Dan memanglah sebelum berhijrah turun di Mekah lah, tapi sebelum berhijrah itu lebih tepat. Sebelum berhijrah ke Madinah dari Mekah. Surah Bayyinah mendapat nama daripada satu kalimah yang terkandung dalam surah berkenaan, iaitu kalimah Al-Bayyinah yang bermakna bukti yang nyata. Surah ini mengandungi 8 ayat, 64 kalimah dan 3099 huruf. Bayangkan pahala yang dapat dikumpul oleh orang yang membaca surah ini. 399 darab 10 bersamaan dengan 3990 pahala. Sebab satu huruf Al-Quran jika dibaca mendapat 10 pahala. Jadi 3990 pahala akan masuk dalam akaun pahala. Nanti akhirat nanti dapatlah tengok berapa banyak yang terkumpul. Bacalah Al-Quran sebab setiap huruf akan diberikan pahala oleh Allah sebanyak 10 pahala. Surah Al-Bayyinah juga dinamakan sebagai surah Al-Bariyah atau surah Lam Yakun. Itu nama lain. Surah Al-Bayyinah mengandungi 3 isi yang utama,
Isi yang pertama terkandung dalam ayat yang pertama surah ini yang berbunyi firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Maksudnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Jadi apa maksudnya ni? Orang-orang kafir, tak kisahlah dia ahli kitab ke, dia musyrikin ke, mereka ni tidak akan meninggalkan agama asal mereka sehinggalah mereka kata mereka bertemu hujah yang jelas dan nyata. Itulah makna tadi tu, bayyin. Dalam ayat yang kedua, Allah telah berfirman, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, iaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran suci. Ayat yang ketiga pula Allah berfirman, Fiha kutubun qayyimah, terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum hakam yang benar. Jadi ayat kedua dan ayat ketiga ini Allah mengatakan Allah akan kirim seorang rasul daripada Allah untuk bacakan kitab yang mengandungi hukum hakam daripada Allah Ta'ala. Dan hukum hakam tersebutlah hukum hakam yang benar. Sebenarnya Al-Bayyinah yang dimaksudkan dalam surah ini, yang tadi maknanya adalah bukti yang jelas nyata, ialah Nabi Muhammad SAW sendiri, yang mana baginda mengajar segala kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menjelaskan perkara-perkara yang syubhah dalam kalangan ahli-ahli kitab dan orang-orang musyrikin, dan juga Al-Quran mengandungi hukum hakam yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang keempat, Allah telah berfirman, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Maksudnya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab, yakni kitab Taurat dan Injil itu, tidak berpecah belah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Maksudnya, orang-orang ahli kitab dahulu, tak kisahlah kitab Taurat ke kitab Injil ke, mereka ni semua tidak pecah belah. Tapi bila datangnya Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran, yang membimbing ke agama yang benar, mereka berpecah belah kepada satu golongan yang beriman dan satu golongan lagi yang kekal kufur. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Imam Nasa'i, yang mana Anas ibn Malik telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah berpecah kepada 71 golongan. Orang-orang Nasrani pula telah berpecah kepada 72 golongan. Umat ini, yakni umat Islam, akan berpecah kepada 73 golongan. Semuanya di dalam neraka, melainkan satu golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, golongan yang menurut, yakni amalan aku dan para sahabatku. Jadi hadis ni sangat menarik. Juga terkandung dalam kupasan surah ini. So saya petik masuk dalam saya punya perkongsian sebab dia mengingatkan saya kepada kita di akhir zaman ni, sebenarnya kita telah berpecah kepada 73 puak. Jadi dalam 73 tadi, 72 ke neraka. Hanya satu saja yang selamat. Mudah-mudahan kita tergolong yang selamat itulah, ya Allah. Selamatkan kami semua, iaitu jadikan kami sebagai golongan yang menurut amalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat baginda. Perkara kedua yang terkandung dalam surah Al-Bayyinah ialah mengenai matlamat utama beragama dan beriman ialah ikhlas dalam beribadat kepada Allah SWT. Jadi dalam ayat kelima Allah telah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat. Dan yang demikian, itulah agama yang benar. Jadi dalam ayat ni Allah mencela ahli-ahli kitab Taurat dan kitab Injil
yang mereka tidak mengikhlaskan diri beribadat kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah. Tak seperti yang terkandung dalam kitab-kitab tersebut. Maksudnya dalam kitab Taurat dan kitab Injil, Allah memang telah memberitahu kepada penganut-penganut kitab Taurat dan Injil ini, iaitu pengikut umat Nabi Musa dan Nabi Isa, supaya bila mereka beribadat, mereka mesti ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Tapi mereka tak buat, jadi Allah cela mereka. Seperti yang terkandung dalam ayat kelima surah Al-Bayyinah ini. Perkara ketiga yang terkandung dalam surah Al-Bayyinah ialah mengenai kesudahan hidup bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sebagai makhluk yang paling baik, dan kesudahan hidup bagi orang-orang kafir yang banyak melakukan jenayah dan dosa sebagai makhluk yang paling buruk. Seperti yang terkandung dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini. Ayat yang ke-6, Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Ayat yang ke-7, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam, kekallah mereka di dalamnya, na'udzubillah min dzalik. Mereka itulah sejahat-jahat makhluk. Jadi sebaik-baik makhluk ialah orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kata. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah, mudah-mudahan dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa beriman dan sentiasa beramal soleh. Maka kita akan digolongkan sebagai sebaik-baik makhluk. The best creation in the world. Forever. Bagi orang-orang yang sebaliknya, iaitu orang-orang kafir, tak kisahlah dia ada kitab ke atau dia orang-orang musyrikin, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini seburuk-buruk makhluk atas bumi ni, yang mana pada Allah, bukan pada makhluk. Makhluk nak nilai, bukan. Ni pada Allah ni adalah orang-orang kafir. Tak kisah mereka tu kafir, walaupun dari golongan ahli kitab dulu, dia baca kitab Taurat, dia baca kitab Injil ke, tapi dia kafir, dia tetap juga sejahat-jahat makhluk. Orang musyrikin Mekah ke, musyrikin apa lagi lah, mereka tu kekal sebagai penghuni neraka Jahanam. Kekal di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, dalam surah ini ada kalimah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Jadi ada persoalan. Betul ke sebaik makhluk tu manusia? Atau malaikat ke? Sebab malaikat tak pernah buat dosa kan? Tapi sebenarnya dalam ayat ini, Allah kata sebaik-baik makhluk itu ialah manusia, bukan malaikat. Apa dalil dia? Ini hadis dia. Rasulullah telah bersabda, adakah kamu merasa kagum dengan kedudukan malaikat sisi Allah? Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, kedudukan hamba yang beriman di sisi Allah pada hari kiamat lebih besar atau lebih mulia dari itu. Itu dalil dia. Sebenarnya kita adalah sebaik-baik makhluk. Baik, Allah mendahulukan ancaman kepada ahli kitab banding dengan orang musyrikin kerana Rasulullah SAW mendahulukan hak Allah banding dengan hak dirinya. Jadi kat sini kita kena faham kisah yang berikutnya ni. Kita imbas kembali kisah perang Uhud yang mana Rasulullah SAW telah mengalami kecederaan. Yang perang Rasulullah itu adalah orang musyrikin Mekah. Walaupun Rasulullah telah dicederakan oleh orang musyrikin Mekah, apa Rasulullah minta pada Allah? Minta terbalikkan bumi ke? Bagi mati semua orang musyrikin Mekah, terkambus di bawah bumi? Tidak. Rasulullah kata ke Allah, Ya Allah berilah hidayah kepada kaumku sehingga mereka tidak mengetahui. Rasulullah minta doa yang baik-baik lagi kepada orang musyrikin Mekah. Jadi, daripada cerita atas ni, kita dapat tahu daripada ulama, Allah mendahulukan ancaman kepada sesiapa yang mencerca Nabi Muhammad SAW. Lebih cepat daripada orang musyrikin yang menghina Allah. Maksudnya orang-orang ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, mereka dah baca kitab Taurat, dah baca kitab Injil. Dalam tu Allah telah bagi tahu nanti akan lahir seorang Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, sekian-sekian nama dan sebagainya. Mereka dah tahu awal dah, sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul lagi. Tapi walaupun mereka dah tahu dengan ciri-ciri pun Allah dah beritahu, mereka bila datang Rasulullah, lahir Rasulullah, isytiharkan sebagai Rasul, mereka tak mau juga beriman. Jadi Allah dahulukan ancaman kepada orang-orang kitab. Lebih cepat banding dengan orang musyrikin yang menghina Allah. Jadi mudah-mudahan ini jadi iktibar bagi diri kita sendiri.
Kita jadilah hamba-hamba Allah yang menyayangi Rasulullah. Sebab kita takut ancaman Allah cepatnya berbanding dengan yang lain-lain. Mudah-mudahan kita tergolong dengan orang-orang yang menyayangi Rasulullah SAW, mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah akibat daripada asbab itu. Asbab kita sayang kepada Rasulullah SAW, mengikuti ajarannya. Kita takut sebab Allah akan mempercepatkan ancaman kepada orang yang hina Rasulullah berbanding dengan yang menghina Allah sendiri. Dalam ayat yang terakhir, itu ayat ke-8, Allah telah berfirman, Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga 'Ad, tempat tinggal yang tetap, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha, yakni bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasannya demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya. Jadi dalam ni kita dapat beberapa pengajaran, iaitu orang-orang yang beriman tadi, yang sebaik makhluk tadi akan diberikan Allah syurga 'Ad, yang di bawahnya mengalir beberapa batang sungai. Sungai mengalir di bawah, syurga duduk di atas. Kalau kata syurga tu kaca, boleh nampak air mengalir di bawah. Siapa dapat buat banglo, air sungai mengalir di bawah, nampak sungai, nampak ikan dalam sungai. Hebatlah juga banding orang yang rumahnya langsung tak nampak sungai. Bagus sikit juga kalau orang tu di depan rumah dia ada sungai. Di sungai ni satu kenikmatan. Allah gunakan perkataan tajri, sifat. Iaitu maknanya sungai. Apa sifat sungai? Airnya mengalir. Sifat air yang mengalir sebenarnya lebih baik daripada air yang bertakung. Jadi Allah guna perkataan tajri. Jadi saya letak gambar kat sini. Gambar sungai yang airnya mengalir. Bukan air yang bertakung. Jadi di syurga nanti, di bawah syurga akan mengalir air sungai. Jadi maknanya ada sungai yang airnya sentiasa mengalir. Bukan air yang bertakung. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Allah Maha Hebat. Dan paling penting untuk orang-orang yang sebaik-baik makhluk tadi ni, mereka akan berada dalam syurga kekal abadi selama-lamanya. Itulah dia. Khalidina fiha abada. Kekal dalam syurga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pun Allah akan kekalkan kita berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan tersebut. Amin. Alhamdulillah, kita telah selesai tadabbur surah Al-Bayyinah yang saya ambil dari kitab Tafsir Al-Muni Juz'ul Amma karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang mana kitab ni adalah dikeluarkan oleh Persatuan Ulama Malaysia, Intel Multimedia and Publication MAP. Saya telah belajar kitab tafsir ini semasa saya tinggal di Koping Perak dahulu. Pada hujung minggu di sana, di Masjid Negeri Perak di Ipoh, diadakan kelas agama. Kami belajar tafsir Al-Quran, belajar syariah, usuluddin dan sebagainya yang dikelolakan oleh pihak masjid dan dijemput imam-imam dan guru-guru agama dari pelbagai bidang. Ada exam jugalah dan ada sijil. Tapi saya tak sempat ambil exam, tak ada sijil lah. Tapi saya pernah belajarlah kitab tafsir Al-Muni ni. Kalau tak berguru, tak berani nak sampaikan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian tadabbur surah Al-Bayyinah. Jika ada rasa susah hati ke, bimbang dan sebagainya daripada tafsiran tadi tu, tak perlu kita bimbang sebab dalam hadis kursi Allah Ta'ala telah berfirman, rahmatku mendahului kemukaanku. Allah kalau marah macam mana pun, kasih sayang Allah dulu duduk di depan, kemukaan Allah duduk di belakang. Tadi pun kita dah belajar dah. Allah kata, siapa yang hina Rasulullah, cepat akan dapat balasan. Berbanding dengan orang yang hina Allah. Jadi kat sini kita lihatlah. Dapat belajar satu perkara, betapa kasih sayang Allah melimpah ruah pada makhluk, mengatasi kemukaan Allah. Jadi kalau kita rasa nak marah pun, kita sebut nama Allah. Salah satu nama Allah, As-Sabur. As-Sabur, As-Sabur. Yang Maha Penyabar, Yang Maha Penyabar, Yang Maha Penyabar. Saya pun kalau saya nak marah sangat-sangat, saya akan sebut As-Sabur, As-Sabur, As-Sabur.
yang maha penyabar, yang maha penyabar, yang maha penyabar. Banyak-banyak kali dia sebut yang tu tak jadi nak marah. Sebab apa? Allah yang maha berkuasa mencipta segala-gala ni, memiliki semua ni pun. Kalau marah apa Allah boleh tahan? Kita yang tak ada apa pun nak marah macam mana? Kenapa nak over sangat nak marah? Sebab Allah pun boleh tahan. Walaupun kalau ikut sebenarnya Allah yang patut lagi marah, melebihi marah kita. Tapi tak. Allah sabar, Allah tahan. Dan kita pun kena tiru juga sifat Allah ini, iaitu sifat penyabar. Sekian dahulu perkongsian saya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk siapa saja yang mendengar, apalagi pada saya yang bercakap ni. Dan kita berjumpa lagi di perkongsian yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.